Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sedikit panduan dan perkongsian tentang kolam ikan koi yang saya buat, mungkin dapat memberi manfaat dan ilham kepada sesiapa yang sedang mencari idea untuk membuat kolam ikan koi di rumah masing-masing dengan bajet yang mencukupi, sambil tenangkan fikiran. Berada di kolam yang saya buat sendiri adalah beberapa spesies ikan-ikan sungai, ikan-ikan air tawar yang mungkin kita boleh menjadi inspirasi kepada sahabat-sahabat yang lain. Agak bajet bagi saya, tak seperti kolam-kolam yang lain. Mungkin yang agak kos yang mahal, tapi saya bajet lebih kurang dalam 1,000 lebih untuk menyiapkan kolam ini. Berkeluasan lebar 8 kaki dan panjangnya 4 ke 5 kaki, jadi kurang macam tu kan. So ini pokok-pokok plastik lah yang saya gunakan, sebab guna pokok hidup dia cepat mati. Saya gunakan pokok plastik saja. Ini pokok betul. Kedalaman kolam ini lebih kurang saya buat tak dalam 1,5 kaki. Air terjun yang saya beli di kedai landscape, kemudian saya buat sedikit piping dia. Ini replika ikan koi yang saya beli di Hatnai, agak limited edition. Mungkin di Malaysia mungkin ada, tapi saya tak jumpa lagi lah. Agak mudah lah nak jaga kolam ini, tak susah sangat pun. Yang penting bila jaga ikan ni, nak pelihara ikan hiasan ni, perlu jaga air saja. Perlu jaga air supaya airnya bersih. InsyaAllah ikan-ikan itu akan sihat dan berenang dengan bebasnya. Okay, kita tengok sedikit ikan-ikan yang ada dalam kolam ini. Ini ikan koi, ikan koi ataupun ikan kap. Ikan kap ni pun ada banyak spesies atau banyak dia punya jenis-jenis dia. Yang saya ada dalam kolam ini ada ikan koi yang taklah mahal macam di luar sana. Kita tengok okay, ini spesies koi. Ini spesies dia. Ini ekor dia tak panjang. Ini spesies dia. Ini juga sama spesies dia ni. Okay, kalau sekok lagi ni spesies yang ni spesies ini. Yang ni dia tak ada misai di mulut dia, tapi ekor dia panjang sikit, dia lebar ekor dia tu. Ni dia ni spesies lain sikit ni. Ni spesies lain sikit. Ikan koi ni dia lambat nak membesar kerana dia perlukan kedalaman kolam yang sangat sesuai. Ini kedai ikan yang beritahu bila kita duduk sembang-sembang, dia beritahu lagi dalam kolam tu lagi cepat besar dia. Lagi cepat besar. Kemudian saya ada ikan lampam, ekor merah yang saya bela lama dah. Lampam
daripada kecil sampailah ke besar campang ini. Kemudian ada ikan jelawat. Mana ikan jelawat? Ikan jelawat yang saya bela daripada kecil. Ikan jelawat tu. Ini ikan jelawat. Ini jelawat. Ada 2 ekor. Kemudian ada ikan katil hitam, black shark. Ini ada 4 ekor. Ni anak dia, ada anak dia. Dua ikan katil hitam, katil hitam. Ada juga ikan spat hiasan tu. Yang tak besar mana, dia suka duduk di bawah batu. Dia suka duduk di bawah pokok-pokok. Ini ikan spat. Kemudian yang paling king sekali dalam kolam ni adalah ikan kaloi ya. Dia suka sembunyi bawah batu. Dia suka, ada 2 ekor ikan kaloi. Seekor duduk tang sini, seekor lagi dia suka sembunyi di bawah kayu ni. Di bawah ni. Bila kita bagi untuk makan, bila kita bagi makan, barulah dia akan keluar. Sekali kita bagi makan, kita tengok dia akan keluar. Sebab dia saya bela daripada besar 3 jari. Okey. Jadi ikan-ikan ni lah yang boleh kita campurkan sekali. Kalau tidak dia bergaduh, dia nak makan. Makanan saya campur. Ada yang makanan yang berkhasiat, yang besar tu, pellet yang besar tu, dengan makanan yang kosong, yang murah. Saya campur lah. Kalau nak bagi hak yang berkhasiat semua, agak kos yang tinggi juga. Dan dia akan cepat besar. Jadi kita campur lah. Kita campur sehari sekali ataupun 2 hari sekali ikut lah. Biasanya sehari sekali lah. Kita, bila kita asyik keluar, kita main tengok bola, mesti kita akan bagi makan. Dia keluar dengan kali ni. Tengok lagi. Dia pantang bagi makan. Syok, dia syok. Nikmatnya bila kita bagi makan ikan makan. Ikan dia tahu bila kita lalu dia tahu kita nak bagi makan. Okey, ni dalam kolam ni batu-batu ni juga saya buat sendiri menggunakan teknik semi ferro simen. Saya yang ni konkrit, yang ni dah lah. Yang batu-batu kecil-kecil ni, batu-batu yang berlumut ni, ini semua saya buat sendiri. Saya bancuh simen, saya buat semi ferro. Ini juga batu-batu besar ni saya buat teknik semi ferro. Juga batu-batu dalam ni. Juga di luar ni, dia punya hiasan-hiasan di luar ni saya buat yang agak simple sajalah. Yang agak bajet sebab kita buat sendiri. Dia tak upah orang. Cat-cat pun saya buat sendiri. Ini gambaran dari jauh lah kolam yang agak simple lah. Okay, filter inilah yang penting sekali untuk dia menapis air daripada kolam masuk ke dalam tapisan yang kedua. Tapisan kedua ni ada arang supaya air tidak berbau hanyir, dan tapisan yang ketiga ini juga ada arang dicampur dengan apa nama dia panggil ni batu-batu ni supaya air tu menjadi bersih
Dan seterusnya dia keluar ke lubang tu, terus keluar ke kolam balik. Ini pump yang saya guna. Saya guna 2 pump. Satu pump yang besar tu masuk ke dalam filter yang ditapis. Pump yang sebelah kanan yang kecil tu untuk air yang air pancut ni, air terjun ni keluar. Supaya air itu bergerak, oksigen dia lagi tinggi air itu bergerak yang jatuh, maka lagi tinggilah oksigen yang dapat diterima oleh ikan-ikan tu. Saya tak pernah tukar ayam. Cuma saya hanya basuh span filter ni saja. Jadi setiap seminggu sekali, 2 minggu sekali ke, kita akan basuh span ni. Basuh segala tek-tek dia, kekotoran yang ada. Jadi span ni lah yang kita basuh. Itu je. Burung hantu pun ada duk tengok kita. Ada burung terkukur pun ada duk tengok kita. Ini saya buat juga papan sedikit kayu ni supaya menjadi dia teduh. Supaya ikan-ikan pun boleh berada sejuk, berada di bawah teduhan kayu-kayu ini ya. Okey, ini okey, yang dalam pipe yang ini adalah air lebihan. Bila hujan dia akan masuk buang ke bawah. Dia akan keluar limit dia di situ, limit dia. Jadi dia akan keluar di situ lah. Jadi kita tak risaulah, air ni tidak akan melimpah. Kita tengok ikan berenang dengan nyamannya. Ni anak saya ni dia pantang bagi main tengok kolam, dia akan bagi makan ikan ni saja. Bagi sikit je. Okey, dah. Tuan kita tengok ikan-ikan yang suka sungguh makan. Sehari 5-6 kali pun dia akan makan. Ni kaloi. Mengecik. Untuk menangkap makanan. Yang best bila kita ada kolam, bagi saya kolam ini merupakan satu terapi minda. Apabila kita berada dalam kesusahan ataupun stres, pening kepala, tekanan jiwa ke, ada masalah ke, kita boleh tenangkan fikiran dengan kita melepak, melihat ikan yang sedang berenang dalam kolam dengan bahagianya. Kita dengar deruan air yang jatuh. Ini membuatkan fikiran kita menjadi tenang, dan insya-Allah masalah kita akan selesai. Di samping itu juga kita melihat bagaimana indahnya ciptaan Allah, menjadikan ikan-ikan ini yang berenang dengan bahagianya, dengan tenang, menjadi kita melihat, mengucapkan syukur sebagai tanda syukur kita kepada Allah di atas kurniaan Allah kepada kita. Hadza min fadli Rabbi. Allah kata ini adalah satu kelebihan daripada Tuhanmu. Jadi mudah-mudahan perkongsian ini memberi manfaat buat semua, sebagai inspirasi ataupun kepada sesiapa-siapa yang mencari ilham membuat kolam ikan hiasan di rumah masing-masing dengan bajet yang mencukupi. InsyaAllah kita akan berjumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.